satu, kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UiTM di hatiku, salam UiTM Johor Tempel Sri Fani Alam. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama dalam podcast Suara UiTM, tuntas dan juga inklusif, di mana pada hari ini kita akan membincangkan bagi siri yang ke-9. Dalam tajuk podcast kita adalah pengurusan media sosial menurut Islam. Jadi pada hari ini kita bersama-sama dengan dua orang panel daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary, ASIS, yang mana panel pertama kita adalah yang berbahagia Ustaz Muhammad Zaki bin Razali yang merupakan pensyarah kanan di Akademi Pengajian Islam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Dan panel kita yang kedua adalah Ustazah Mahasin binti Mi'raj yang juga merupakan pensyarah kanan bagi Akademi Pengajian Islam Contemporary, ASIS. Baik, jadi pada hari ini fokus perbincangan podcast kita adalah membincangkan tentang media massa dan juga menurut pandangan Islam lah. Jadi kita pun tahu media massa ni sangat digunakan pada masa kini untuk beberapa tujuan lah kan. Saya sendiri pun ada dalam 1-2 media sosial. Ustaz ada berapa Ustaz? Dua. Ada dua. Ustaz ada berapa Ustaz? Okey, jadi antara fungsinya lah kan yang saya guna lebih kepada nak up story dan juga untuk kita katakan medium lah untuk kita berhubung di antara kita dan kawan-kawan yang lain lah. Jadi untuk perbincangan pada hari ini kita akan teruskan bersama dengan panel kita. Jadi Ustazah, untuk perbincangan pertama berkaitan dengan media sosial, secara umumnya bolehkah Ustazah jelaskan kepentingan dan juga tujuan media sosial itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih Dr. Ni atas pertanyaan tersebutlah.
InsyaAllah hari ini kita nak lihat bagaimana kepentingan kepentingan media masa itu sendiri. Yang pertama sekarang kita tengok dia adalah satu komunikasi yang paling berkesan lah. Sebab orang cakap di hujung jari kan, di hujung jari. Jadi tak seperti sebagaimana orang dahulu. Bila kita lihat orang dahulu kalau hantar berita tu dia ambil masa lah, mungkin sebulan, sebab dia guna kad kan tadi Lambat kan. lah, dia lambat. Post email tu lambat lah, 80-an tu baru ada email. Kena stamp lagi kan. Betul. Jadi maksudnya bila lambat tu dan berhubung dari satu tempat ke satu tempat yang lain tu mengambil masa berbulan-bulan lama. Kalau kita nak tengok macam orang dulu, nak tahu berita kematian pun lambat juga. Jadi nak kumpul orang, berbezalah masa zaman bagi saya sendiri, masa zaman COVID tu banyak kita belajar tentang komunikasi. Yang saya tak tahu macam Meet, masa tu lah baru nak belajar. Betul. Zoom, masa tu lah baru nak macam mana ni? Terkial-kial nak belajar. Walaupun benda tu memang dah diaplikasikan di luar negara, tapi kita mungkin di Malaysia ni perkara tu baru kita nak belajar. Jadi komunikasi yang sepantas inilah, walaupun kita zaman Gen Z ni, pelajar sekarang ni, kita pun kena hadapan lah untuk mempelajari perkara tersebut. Sebab apa? Dari aspek komunikasi, pendidikan pun akan lebih mencabar lah untuk kita belajar pelbagai apps untuk tahu bagaimana mereka meningkatkan lagi prestasi pembelajaran dan pengajaran. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pembangunan jejaring, kalau dulu mungkin kita terbatas untuk berkawan dengan orang luar negara. Ustaz ada tak kawan-kawan luar negara? Ada. Saya banyak lah, Timur Tengah lah. Kan, jadi maksudnya zaman kita dulu tak ada sangat lah, kecuali kita pergi luar negara tu cari kawan-kawan luar negara tu. Jadi sekarang ni senang je. Kita letaklah kat mana-mana, YouTube ke TikTok ke, dengan bahasa yang pelbagai, kita pun dapat kawan-kawan yang luar negara dan tahu perkara-perkara yang berada di luar negara tu dengan cepat lah berbanding dengan pada masa sekarang. Orang akan cari akses cepat. Masa tu macam Ana hari tu, saya adalah problem komputer ni. Biasa kita hantar kedai, betul tak? Pergi kedai, lambat lah macam ni, kena tunggu, kena letak kat situ ada 3 hari baru kita ambil balik. Tapi masa tu saya nak gunakan laptop tu secepat, saya Google je dekat YouTube. Boleh buat macam-macam. Macam orang COVID hari tu kan, masa zaman COVID tu, apa yang kita buat, kita bagi sendiri, kita buat sendiri, kita masak sendiri, dan akhirnya kita dapat satu perkara yang baru untuk kita pelajari tanpa kita melalui daripada contohnya nak buat kuih daripada nenek moyang kita boleh belajar dengan ada YouTube, TikTok yang pantas bagi masa sekarang lah. Kemudian kalau kita lihat kegiatan ekonomi yang luas, tadi kan tanya anak saya ada akaun tak? Ada berapa? Itulah kalau tak ada kan. Sebab apa? Barang-barang murah macam tisu, kita nak beli tisu kan, kita nak pantas, dan harga dia lebih murah berbanding dengan pasaran yang kita akan ambil masa pergi, nak cari masa dulu baru nak shopping. Tapi dengan adanya akaun TikTok dan Shopee ni, kita boleh beli barang tu dengan kadar masa yang pantas. Jadi itulah media masa sekarang ni banyaklah kita boleh pelajari dan nampak kalau orang veteran pun saja-saja kan kita tengok, dia orang pun pandai dah akses scroll kan. Media baru tu lah yang ada pada masa sekarang. Itu saja, Doktor. Baik, terima kasih Dr. Masin bagi jawapan yang diberikan. Suara UiTM Johor tuntas dan inklusif. Jadi macam itulah antara kepentingan media sosial. Dia banyaklah memudahkan kita lah dari segi pengurusan Shopee dan lain-lain lah. Jadi macam Ustaz cakap lah, notification Shopee selalu masuk. Hari-hari masuk. Ustaz masuk tak? Okay. Baik Ustaz. Jadi bila Ustazah dah sebut tadi tentang kepentingan media sosial tadi, secara umumnya macam mana Ustaz melihat kadar penggunaan media sosial bagi rakyat Malaysia pada ketika ini lah? Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada Dr. Amy Aziz, rakan panel Ustazah Masin. Masih juga kepada UiTM Cawangan Johor lah kerana telah memberi peluang kepada kami semua daripada ASIS ataupun Akademi Pengajian Islam Contemporary untuk merakamkan tajuk yang sangat penting. Saya rasa terutamanya kepada para pelajar lah yang insya-Allah kita harapkan mereka akan mendengar perkongsian kita pada hari ini.
Untuk menjawab soalan Dr. Amy, suka untuk saya berikan beberapa statistik lah. Yang pertama sekali, bila kita nak sebut tentang penggunaan media sosial bagi penduduk Malaysia, mungkin kita melihat contohnya Malaysia ni bukanlah sebuah negara yang besar. Sama ada di sudut ekonominya, di sudut politik. Malaysia bukan sebuah negara yang besar. Tetapi secara statistiknya kita akan lihat Malaysia antara negara yang berada pada kedudukan yang agak tinggi lah dalam beberapa elemen yang berkaitan dengan media sosial. Yang pertama mungkin saya nak sebutkan dulu tentang akses kepada gadget. Sebab kalau kita nak scroll ataupun nak melayari media sosial, kita mesti kena ada gadget. Gadget ni macam-macam lah. Handphone yang asas, okay, tablet dan sebagainya lah. Jadi kalau kita tengok data yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada tahun 2024, akses kepada gadget bagi penduduk Malaysia ni lebih kurang dalam 97%. Kita tahu rakyat Malaysia ni lebih kurang jumlahnya dalam 34 juta. Yang membawa maksud hampir 32 juta rakyat Malaysia ni mempunyai akses kepada gadget. Sebab tu pada hari ni kita tengok kanak-kanak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, dia dah pegang gadget lah. Jadi netizen lah, dah jadi netizen. Kan? Kalau kadang-kadang parents umpamanya, kita sendiri pun kadang-kadang kalau ada anak kecil kan, kita tak nak dia ganggu kita, kita bagi je tablet ke apa, so dia pandai-pandai lah tengok kan, dia tengok kartun ke apa. So maksudnya daripada usia yang kecil tu dia dah ada akses kepada gadget. Dan kemudian kalau kita tengok, bila dah ada gadget, kita nak tengok dari sudut screen time. Okay? Berapa lama mereka menggunakan gadget tersebut. Jadi screen time ni maksudnya dia taklah khusus kepada media sosial, tapi untuk pelbagai tujuan. Dia tak beli pun, tapi duk scroll TikTok Shop. Promosi lah, tengok promosi. Duk scroll Shopee tu, itu lagi lama daripada beli. Jadi ada setengah tu yang guna untuk main game dan sebagainya. Dari segi statistiknya kalau kita lihat, penduduk Malaysia ni lebih kurang screen time dia secara purata adalah 8 jam 17 minit. Yang menjadikan Malaysia ini sebagai negara yang kedua tertinggi di Asia dan juga ke-8 tertinggi di dunia. Jadi walaupun kita kata Malaysia ni bukan sebuah negara yang besar, tetapi kedudukan tersebut menunjukkan dari segi penggunaan gadget itu digunakan secara meluas. Okay? Dan kalau kita bercakap tentang penggunaan media sosial umpamanya, statistik yang juga dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada tahun 2024 mencatatkan ataupun merekodkan lebih kurang dalam 86% daripada rakyat Malaysia, lebih kurang dalam 28 juta yang mempunyai akaun media sosial yang berdaftar. Jadi kita tahulah platform media sosial ni dia macam-macam. Kalau kita ni mungkin kita ramai lagi lah dan banyak melayari contohnya Facebook, generasi kita lah Ustaz. Betul. Kita ni generasi apa Ustaz? Kalau Ustaz tahu, X ke, Y ke, Z ke? Macam generasi Z ke. Okay. Kalau generasi X ni yang lahir sebelum tahun 81. Kalau Y ni dia lahir tahun 81 dan ke atas, tapi sebelum 97. Kalau Gen Z ni ataupun generasi Z ni dia lahir selepas tahun 97 lah, ke atas lah. Saya Y je tu Ustaz. Kalau kita Y. Saya ni Ustaz Y. Ustazah masa ni kita tak tahu. Okay. Jadi kalau generasi X dan Y ni mungkin masih menggunakan Facebook, dan kalau kita lihat Facebook ni platform yang masih tertinggi digunakan dekat Malaysia. Lebih kurang dalam 74-75% lah. Kalau Gen Z ni banyak menggunakan Instagram, TikTok dan sebagainya. Dan kita lihat dari segi penggunaan media sosial di Malaysia ni secara average ataupun purata lebih kurang dalam 3 hingga 4 jam satu hari lah. Jadi kita tahulah maksudnya ada yang guna kurang, ada yang guna lebih. Dan ada yang menggunakan gadget ni untuk tujuan gaming ataupun bermain game. Dari segi statistiknya Malaysia berada pada tempat yang ke-14 dalam dunia dari segi penggunaan gadget untuk tujuan game ini, yang antara yang tertinggi jugalah dekat dunia. Jadi itu secara umum kenaan dengan penggunaan gadget terutamanya untuk melayari media sosial.
dan sudah tentulah bila kita sebut tentang penggunaan ataupun kekerapan penggunaan media sosial ni, dia ada sisi positif dan negatif lah yang mungkin kita akan kupaskan selepas ini, insyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi bila kita lihat kepada data tadi, screen time ataupun kita kata masa lah melayari media sosial ataupun bermain gadget ni sekitar 8 jam sehari, dah macam masuk office Ustaz. Dan kita boleh katakan macam warga Malaysia ni diklasifikasikan sebagai netizen tegar lah. Netizen tegar lah 8 jam pegang kan. Jadi Ustazah, berdasarkan kepada data tadi, macam mana Ustazah melihat kebergantungan kan generasi sekarang ini, generasi kita sekarang lah, kepada media sosial? Macam mana Ustazah melihat kebergantungan tersebut? Okey, terima kasih Doktor atas soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat tadi sebagaimana Ustaz Zaki maklumkan, 8 jam ni memang itulah betul dah tempoh yang sangat lama. Begitu duduk dalam office pun 8 jam lama je kan. Betul. Tapi itulah memang yang berlaku untuk kajian. Jadi kalau kita tengok ni 8 jam bila dah scroll, apa yang berlaku kita akan lihat generasi sekarang melihat cara hidup lah. Cara hidup yang berbeza pada zaman dahulu lah. Sebab kalau gaming pun main game sampai 2-3 pagi tu memang cara hidup yang orang zaman dahulu yang XY ni tak buat lah. Kita memang main lumpur kan. Panjat pokok jatuh biasa kan. Masuk hutan. Kena kondi. Mancing ke apa. Jadi maksudnya kita memang mungkin lah lasak sedikit. Kalau kita tengok sekarang pun kalau nak angkat kat barang ni, budak-budak ni macam tak nak. Foto-foto ke macam jijik, geli kan. Dan kita biasa je benda tu. Jadi kalau tengok cara hidup, apa yang mereka lihat tu, itulah idola. Contoh K-pop kan. Kalau K-pop style style rambut contohnya highlight macam belang-belang fashion kan. Fashion terkini. Betul. Kalau dulu kita lihat orang lelaki ni bila masuk dalam kelas tak ada sangat yang bermakeup ni. Tapi sekarang ni kita dah jumpa dah. Macam tertukar lama kan student kita. Jadi maksudnya itu adalah cara dan gaya hidup yang terkini yang mereka lihat daripada hasil melihat media sosial ni lah. Dia nak tiru idola mereka Jadi kalau diorang tak tiru, diorang akan dipanggil ketinggalan kan, FOMO tu kan. Ketinggalan dengan apa yang orang lain bawa tu, dia kata dia ni tak up to date lah kan, tak ikut benda-benda baru. Kalau perempuan pun sama, fashion yang mungkin mereka akan ikut lah K-pop yang perempuan tu, contohnya butterfly cut rambut macam mana. Kalau kita lihat yang mereka tak pakai tudung tu kan, nampak lurus dan sebagainya. Fashion colour yang banyak. Dulu mana ada Ustaz, susah nak cari. Orang pakai colour warna-warna perang-perang. Sekarang warna ungu mana ada. Rambut warna ungu. Kadang warna hijau. Cakap ya Allah, ini ke kan. Jadi itu memang hasil daripada mereka lihat apa yang berlaku dalam medsos pada masa sekarang. Dan cara berfikir diorang pun berbeza dengan kita. Jadi benda-benda baru memang diorang terkehadapan lah. Nak tahu tu, nak tahu ni kan, senang dalam medsos. Tapi apa yang kita lihat, hilanglah kita punya banyak generasi kita ni hilanglah apa yang berlaku. Contohnya sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita jumpa pergi salam, kalau jumpa kita bersalam kan. Jadi kalau makan tu pun dia dah beza dah sekarang. Pakai glove tu kan. Pakai glove makan. Kalau kita memang kita nak makan tu supaya dalam tangan kita ni ada enzim yang akan menstabilkan makanan kita. Bukan macam makan nasi kerabu tu salah. Tapi memang kalau kita gaul tu dia ada enzim yang menstabilkan makanan tersebut. Dan kajian saintifik, bila kita makan dia akan menstabilkan perut kita, mengelak daripada sakit perut. Itu maksudnya ada hikmah di sembalik sunnah yang kita lakukan. Tapi kalau kita pakai glove tu kan, dia bersarung. Hilang lah kan, keberkatan dan kebaikan tu. Jadi nak makan pun makan chip store tu. Kalau macam tu, kalau ikut bangsa lain tu, sekali-sekala kita ada perayaan dengan bangsa lain ni nak contohnya tahun baru, kita raikan lah kan kalau bangsa lain untuk makan sama macam tu. Tapi kalau kita nak makan seharian tu, nak mengekalkan apa yang Nabi Rasulullah SAW ajar kepada kita tu, maksudnya mak kita ajar dari lahir lagi. Tapi kita hilangkan semasa kita melihat perkara baru dalam medsos.
Itu yang saya nampak lah kesan aspek kebergantungan seseorang tu dengan media sosial pada masa sekarang. Baik, terima kasih. Sorry ITM Johor, tuntas dan inklusif. Jadi pada hari ini saya bersama dengan dua orang panel daripada Akademi Pekerja Islam membincangkan dan mengupas tentang pengurusan media sosial menurut pandangan Islam. Jadi tadi kita lihat bila masyarakat masa kini banyak bergantung dengan media sosial dan menyebabkan sedikit sebanyak mereka mengikutlah kan apa yang dikongsi dalam media sosial, apa yang dibuat oleh kita kata idola-idola mereka, maka itu nampak memberi impak dan kesan lah. Jadi Ustaz, bila cakap tentang impak ni, dia ada kesan positif dan negatif lah. Jadi pada pandangan Ustaz, bila masyarakat kita banyak mengikuti media sosial secara meluas 8 jam sehari Ustaz, dia ada impak yang banyak lah kan kepada masyarakat kita. Jadi macam mana Ustaz? Ustaz melihat kepada impak ini, banyak positif ke negatif ke? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih atas soalan yang diajukan. Kita tak dapat nafikan lah ada sisi positif dan negatif. Cuma saya melihat secara umumnya berkenaan dengan hal ini, ia bukan menjadi sebab kepada kita untuk kita kata ban ataupun kita melarang penggunaan gadget ataupun media sosial, tetapi ia lebih kepada bagaimana kita nak menguruskan media sosial itu sendirilah. Okay? Sebab kita pun tak boleh halang terutamanya Gen Z ini untuk mengikuti peredaran zaman. Jadi teknologi pada hari ini dia berkembang dengan sangat pantas. Jadi sebab tu hari ini apa yang tinggal adalah untuk kita ajar dan juga untuk kita bimbing mereka cara penggunaan yang betul dan sebagainya. Bercakap tentang soal positif dulu. Saya melihat ada beberapa aspek yang sebenarnya kita boleh highlightkan di sini. Yang pertama, dengan adanya media sosial, ia merupakan satu platform yang sangat baik, terutamanya dari segi penyampaian ilmu pengetahuan. Saya rasa tadi Ustazah pun ada sebut banyak lah. Ilmu ni kita tahulah ada ilmu yang formal, ada ilmu yang tak formal. Tadi Ustazah sebut ketika mana COVID-19 duduk dalam rumah kan, macam-macam kita belajar. Okay. Tapi dari sudut ilmu pengetahuan yang sifatnya formal, kalau kita lihat dengan adanya media sosial ini, perkembangan teknologi dan sebagainya memudahkan kita untuk kita mendapatkan ilmu. Yang mana kita tahu suatu masa dulu susah untuk dapatkan ilmu ni, melainkan nak kena bermusafir dengan begitu jauh Mencari guru Ustaz. betul Mencari guru. kembara menuntut ilmu kan. Pergi pustakaan, cari buku. Itu pustakaan tu kira maksudnya yang terkini juga tu. Terkini lah. Tapi kalau kita tengok zaman Nabi, zaman para sahabat Nabi selepas daripada Nabi SAW wafat umpamanya, para sahabat berlumba-lumba untuk mengumpulkan hadis. Contohnya seperti Jabir bin Abdullah umpamanya, yang mana dia telah bermusafir pergi ke Syam untuk berjumpa dengan Abdullah bin Unais, semata-mata untuk mendapatkan satu hadis yang berkaitan dengan Yaumul Qiyamah. Jadi hadis itu cuma diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais saja. Jadi Jabir bin Abdullah mengambil masa sebulan daripada Madinah nak pergi ke Syam, sebulan pergi dan sebulan balik. 2 bulan. 2 bulan semata-mata Pergi balik. untuk dapat satu hadis saja. Jadi begitu juga kita lihat para ulama yang datang selepas itu, Baqi bin Makhlad, Imam Ahmad bin Hanbal, hatta Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala juga bermusafir untuk mendapatkan ilmu. Jadi pada hari ini ilmu itu berada di hujung jari, di atas media sosial, dalam talian dan sebagainya, yang boleh kita dapatkan dengan mudah. Cuma kita nak kena guide generasi Z pada hari ini, umpamanya pelajar-pelajar kita, supaya mereka meneruskan kesinambungan ilmu itu. Kalau dulu mungkin baca buku secara fizikal, sekarang ni boleh baca dalam bentuk contohnya e-book umpamanya kan. Dan macam-macam lagi lah bentuk yang lain pada hari ini yang berada di atas talian. Selain daripada itu, saya lihat media sosial ni juga sebenarnya menjadi sumber ataupun platform untuk menyebarkan maklumat-maklumat yang penting. Sebelum ni kita tahu umpamanya bila ada banjir, segamat sebelum ni ada beberapa gempa bumi kecil, semua orang berada dalam keadaan yang berjaga-jaga, berhati-hati. Berlaku ada beberapa tu kat Jementah. Kita pun risau kan.
Jadi kita nak dapat maklumat tu kita tengok dalam media sosial. Duk cari scroll kan. Time tu 9 jam Ustaz, time screen tu ada tambah sejam lah. Yang tu bukan 8 jam lah. Ada 9 Lebih 8 jam. tu. Dari segi screen time dia. Sebab kita nak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Jadi sebenarnya penting dia menjadi satu platform untuk kita dapatkan maklumat. Kemudian yang seterusnya, yang baik, yang positifnya juga adalah dia menjadi tempat kita berhubung lah dengan rakan-rakan kita kan, yang belajar dulu kat luar negara, belajar sana, belajar sini kan. Jadi sekarang ni mungkin nak jumpa secara fizikal tu susah sikit, ada kekangan macam-macam dengan kerja dan sebagainya. Jadi kita gunakanlah saluran media sosial ini untuk terus berhubung. Dan dari segi negatif dia pula kita lihat kepada mereka yang mungkin kurang bijak menguruskan masa, terlalu lama menggunakan gadget dan juga media sosial untuk tujuan-tujuan yang tidak perlu, tujuan-tujuan yang tidak baik umpamanya. Itu termasuklah dalam kita kata apa yang Islam sebut sebagai pembaziran. Pembaziran ni bukan sekadar membazirkan duit, membazirkan makanan, tapi termasuk juga membazirkan masa. Jadi kadang-kadang itulah macam saya sebutkan tadi, dia scroll tu window shopping tu lama. Nak beli tu sekejap aja. Okay. Kadang-kadang sejam duk tengok dekat TikTok Shop tu, tak beli apa pun, saja tengok je. Rambang mata, rambang mata. Tak tahu nak beli yang mana ni. Cari promosi terbaik je. Tak tahu nak beli yang mana kan. So lama dia. Yang tadi macam Ustazah sebut, yang main game sampai 2-3 pagi. Okay. Jadi pengurusan masa yang tidak efisien, yang tidak bagus juga, terutama di kalangan generasi Z umpamanya, memberi kesan yang tidak baik, kerana bila dia terlalu banyak memfokuskan kepada penggunaan media sosial ataupun gadget itu secara lama masanya, dia akan menyebabkan perkara-perkara lain tu dia terpaksa tinggalkan. Contohnya pada waktu itulah bebanan akademik ataupun tugasan akademik dia tak dapat lakukan dengan baik. Kita ni kadang-kadang bagi tugasan tu awal semester, kita dah bagi ample time, masa yang panjang kepada pelajar. Tapi biasanya dia orang akan buat hujung-hujung juga, dekat-dekat due date tu. Bila minta kan? Bila minta baru buat. Betul. Lebih baik kita bagi masa seminggu je sebenarnya. Sebab bagi 7 minggu, 8 minggu pun, minggu ke-8 tu baru dia buat. Sebab kebanyakan masa dia dihabiskan, sebahagiannya adalah untuk penggunaan media sosial dan juga gadget tadi. Okay? Dan kemudian seperti mana yang Ustazah sebut juga, menyebabkan kita ni tidur, tak dapat tidur yang berkualiti, tidur tak cukup, yang menyebabkan masalah kesihatan, bukan saja kesihatan fizikal tapi kesihatan mental. Bila tidur pukul 3 pagi, kemudian pukul 6 dah kena bangun, kemudian nak pergi kelas dan sebagainya, datang kelas dalam keadaan yang tak cukup tidur, mata pun merah, Kena present pula. jadi menyebabkan depression, menyebabkan stres, dan beberapa isu kesihatan yang lain lah. Jadi jika tak diuruskan dengan baik penggunaan media sosial ini, dia boleh membawa kepada beberapa keburukan dan juga perkara-perkara negatif. Oleh sebab itu kita kata kita ni orang tua lah. Kita yang tua, yang berpengalaman ini, sepatutnya kita bimbing dan guide golongan muda ini untuk menggunakan media sosial itu dengan sebaiknya. Itu je Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Saya pun bersetujulah dengan apa yang dikupas oleh ahli panel kita. Sebab kalau tengok pun, saya sendiri pun bila bangun pagi, benda pertama kita pegang tu yang set. Tengok dulu ada berapa WhatsApp kan. Kemudian lihat juga notification. Dan sebelum tidur pun tengok dulu. Tahu-tahu dah sejam lah. Dan menyebabkan itu dah 2 jam tu tak screen time tu. Yang menyebabkan kita terleka lah, kan, terleka dari segi penggunaan media sosial. Jadi Ustazah, bila lihat kepada masalah yang berlaku ini, apakah etika yang sebenarnya ataupun adab dan etika lah yang diajar dalam Islam untuk kita menggunakan? Sebenarnya benda ni ada kebaikan dia, cuma mestilah ada etika dan adab yang betul lah dalam penggunaan. Jadi macam mana Ustazah melihat dalam penggunaan media sosial ni, apakah etika-etika yang perlu diikuti lah kan, supaya tidak berlaku impact negatif kan, seperti yang telah dikupas oleh Ustaz Zaki tadi. Terima kasih pada Dr. Amy atas soalan tersebut tentang etika dah ya.
Etika menurut Islam, penggunaan media sosial ni bagaimana. Yang pertama, kita kena jaga akhlak dan adab lah. Akhlak ni mungkin sekarang kita nampak tiris, macam mana cara kita nak berkomunikasi dan sebagainya. Dan adab, macam mana kita nak letakkan diri kita di dalam media sosial itu sendiri. Jadi hari tu saya lihatlah satu gambar dalam TikTok. Saya pun tak tahu apa dia punya mesej. Perempuan, alhamdulillah pakai tudung, okey pakaiannya. Tapi setiap seorang tu dia ambil penyapu. Penyapu tu pelbagai lah, ada penyapu lidi, penyapu apa yang ada batang dia tu kan. Pegang macam pegang gitar tu. Tapi apa sebenarnya motif yang dia nak sampaikan kepada orang ramai tentang gambar tersebut? Ustaz faham tak kalau ni? Tak jelas lah, tak jelas lah. Apa yang dia nak? Apa yang dia nak? Apa yang dia nak daripada tu? Ataupun dia semata-mata nak tarik orang perhatian dia. dia betul like kan. Viral je kan. Influencer yang ramai macam tu lah kan. Ataupun dia nak daripada hasil tu kan boleh dapat duit, betul tak? Jadi TikTok dengan YouTube ni boleh jadi jana income pada seseorang. Jadi kalau kita fikir dari aspek anak tu tak manis lah bagi Ana, sebab apa? Sebab lihat dia cara kaki dia kan. Kalau perempuan ni terkenal dengan adab sopan, jadi sepatutnya kita duduk elok-elok, berdiri elok-elok dengan gaya yang sopan. Tapi gambar tu pun kita tengok, ya Allah, malunya. Mengaibkan diri sendiri je kan. Yalah, malu rasa. Kita perempuan melihat gambar itu ada satu bentuk malulah kalau kita lihat dari aspek tersebut. Jadi kita kena jagalah akhlak pribadi kita supaya kita tak paparkan kepada orang lain suatu bentuk yang memang ada sifat malu sebenarnya bagi diri sendiri. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kadang-kadang mereka ni macam Ustaz cakap tadi, sebab kita dah 8 jam kat situ. Fokus dia mungkin hilang kalau dalam kelas melihat buka telefon ni. Dia buatlah macam-macam gaya kan, macam-macam tarian ataupun dekat tempat makan, dia buat sendiri, dia letak konten tersebut. Jadi kat situ kena jaga aurat lah. Kena jaga aurat. Kadang-kadang ada yang mungkin mendedahkan aurat sendiri untuk tontonan ramai. Jadi benda tu dia akan lekat kat situ. Kalau hidup ke mati, orang akan tengok kan, betul tak Ratan? Dia akan jadi impak pahala kita lah, dunia akhirat. Kita akan dapat benda tu. Saham akhirat. Saham. Baik ke tak baik? Yelah, kalau dah tersebar di luar negara, benda-benda macam tu, dan akaun tu kalau dah dikongsi, kita suka nak delete. Tak boleh nak delete pun. Walaupun akaun kita dah delete, orang lain yang dah share tu dia akan tetap kekal dalam perkara tersebut. Jadi maruah diri dan aurat seseorang, Dah baik tersebar. lelaki, baik lelaki atau perempuan kena jaga dah. Sebab lelaki pun ada aurat dia, perempuan pun ada aurat dia kan. Kemudian kalau kita lihat macam Ustaz cakap tadi, kawal masa. Biasa masa yang, sebab saya mendapat aduan daripada prabajakan tanya, macam mana ya Ustazah, atuk saya ni dulu dia tak scroll ni handphone. Dia rajin pergi masjid, rajin pergi mengaji, tapi dengan adanya media ni jadi atuknya akan scroll lama, dah tak mengaji kan. Jadi tu nampaklah etika, maksudnya kita kawal masa kita. Mungkin kalau dari maghrib hingga ke isyak tu kita kena tutup telefon kita. Kawal lah, mungkin ada amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Walaupun umur kita macam tadi, seorang atuk veteran kan, kena kawal lah. Atuk pun jadi netizen kan. Atuk pun jadi Kena netizen. kawal lah masa tu. Memang bila kita faham nafsu kan, apa semua, jadi kena kawal. Sebab kita tak nak hilangkan yang dulu pribadi yang mungkin waktu maghrib isyak tu dengan kuliah ataupun mengaji, akhirnya bertukar dengan pegang telefon tu, dah tinggalkan masa yang terlalu banyak dihabiskan di media sosial kan. Jadi tu memang kena kawal lah. Kemudian kalau kita lihat penggunaan media masa ni untuk kebajikan ni, ajak kebajikan lah. Sebagaimana dalam firman Allah menyebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita nak sebarkan dengan hikmah tu boleh, tapi kita kena jaga etika betul-betul lah. Dia tak semestinya benda-benda yang susah. Kalau kita tengok konten-konten kreator yang ada pun benda simple, tapi dia menusuk lah dalam hati. Jadi kita kena kreatif dan menjaga etika-etika yang sedia ada.
kes-kes macam kalau contohnya membuka aurat ni banyak dah. Lepas tu kita ada LGBT. Benda-benda macam tu kita rasa takut lah kan dengan generasi yang ada pada masa sekarang. Kita pun takut sebab kita pun ada anak macam tu kan. Dengan ada benda yang macam ni perlu memang kena tapis dan kita kena bertabayun lah. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, Allah kata kan kita ni alhamdulillah orang beriman. Dia datang je berita tu, jangan cepat kita nak kongsi dengan Dr. Amira cepat-cepat. Nak jadi orang pertama yang kongsi pada orang lain. Tak nak kalah kan. Jadi masa ni kita kena bertabayun. Kita kena selidik dulu berita tu. Dari mana? Siapa yang bagi? Lagi satu macam contohnya lah peperangan di Palestin. Kita tak tahu betul ke berlaku benda tu. Pada masa sedemikian dengan tarikh sedemikian. Sedangkan kalau tengok, rupanya sebenarnya 2-3 tahun yang lepas dah berita ni. Alamak dah tersibar. Macam mana nak buat ni? Sebab kita dah tersibar kan benda tu. Jadi kita kena selidik dulu betul-betul. Jangan jadi telefon buruk dah kan. Kalau kita kat mulut ni kita cakap macam tu. Tapi kalau dekat dalam media sosial ni, kita kena bertabayun. Yang tu yang memang kadang-kadang sukar lah. Sebab sekarang pun AI dah boleh buat dah konten-konten. Ustaz pun boleh buat kan. AI pun dah Letak je boleh buat gambar, dah. letak je apa kita nak. Jadilah video macam-macam kan. Ni betul ke? Ni betul ke? Orange contohnya orange kan. Viral lah. Macam-macam lah yang ada sekarang. Tapi kita kena selidik. Berita ni betul ke daripada Ustaz Zaki yang bagi tahu. Ustaz Zaki bukan macam ni contohnya kan. Jadi kita kena selidik lah dengan betul tepat supaya kita tak dapat saham yang negatif di akhirat kelak. Itu saja daripada saya, Doktor. Baik, saya melihat penting kepada kawalan kendiri tu lah. Ya, betul. Dan kawalan kendiri supaya kita tak terlampau cepat menyebarkan benda yang tak betul, fitnah dan sebagainya lah. Jadi saya tertarik dengan perkataan betul tadi, penyebaran yang tidak terhad, terlampau cepat kan, tanpa batasan, maksudnya terlampau laju kan, disebabkan sesuatu perkara itu mudah di-share pada orang lain. Jadi bila penyebaran ini berlaku, dia bukan penyebaran benda yang baik saja. Dalam masa yang sama ada fitnah, berita palsu, maklumat palsu dan sebagainya lah. Jadi Ustaz melihat penyebaran maklumat palsu pada masa kini yang sangat cepat di media sosial menyebabkan beberapa kesalah kan kepada kita. Jadi pada pandangan Ustaz macam mana dari segi penyebaran maklumat palsu ini dalam media sosial yang boleh memberi kesalah kepada kita? Okey, baik Ustaz. Terima kasih atas soalan tadi. Kita tak nafikanlah ini antara isu yang sangat signifikan lah untuk kita kongsikan pada sesi pada kali ini. Berkenaan dengan penyebaran maklumat palsu lah menerusi media sosial, mana-mana platform media sosial. Cuma secara umum dulu saya nak sebut apa yang agama, apa yang Islam perintahkan kita adalah untuk seperti yang disebut oleh Ustazah tadi, tabayun. Okay? Dalam surah Al-Hujurat yang dibacakan ayat oleh Ustazah tadi, ayat 6 disebut, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Agama ajar kita untuk tabayun. Maksudnya untuk kita buat cross check terlebih dahulu lah. Mungkin ada orang kata itu kalau berita datang daripada orang fasik. Contohnya kan. Tapi yang share tu bukan orang fasik. Contohnya kadang-kadang yang share tu lecturer, siapa-siapa kan. Kawan-kawan dia, ahli keluarga kita. saudara. Dia bukan fasik. Tak perlulah nak tabayun. Okay? Tapi agama suruh kita tabayun. Sebab itu kita lihat dalam hadis umpamanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiba an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Memadailah seorang itu kita boleh panggil dia pendusta jika dia menyampaikan semua benda yang dia dengar daripada orang. So tak boleh. Semua benda yang kita dengar daripada orang, kita nak kena tabayun dulu sebelum kita nak sampaikan, nak kongsi, nak share dengan siapa-siapa saja. Okay? Sebab ada kebarangkalian mungkin kita kata walaupun orang tu dia bukan fasik, okay? Tetapi mungkin dia pun dalam hal-hal tertentu tersalah berkongsi maklumat dan kita meneruskan kesalahan tersebut. Sebab itu penting untuk kita bertabayun. Okay? Maksudnya buat cross check terlebih dahulu sama ada maklumat itu benar ataupun tak. Dari segi maklumat yang palsu ni saya boleh berikan beberapa contoh lah Ustaz.
Yang pertama, kadang-kadang dalam kegairahan kita untuk menyampaikan ilmu, kadang-kadang niat kita ni baik sebenarnya. Okay? Nak kongsi ilmu, nak suruh orang buat ibadat, kan? Niat tu baik, tetapi kita tahu dalam Islam ini niat itu tidak menghalalkan cara ataupun kaedah kita. Disebutkan an-niyah la tubarriru al-wasilah. Okay? Contohnya, bila kita nak sebut tentang kelebihan sesuatu amalan, sesuatu ibadah umpamanya, kita nak kena bawa dalil yang menunjukkan tentang kelebihan tersebut. Kadang-kadang saya lihat contohnya orang Melayu umpamanya ataupun kita, kadang-kadang kita tertarik, kita suka nak membesar-besar, kita suka untuk bercerita tentang sesuatu yang bagi kita itu adalah sesuatu yang sangat besar. Bila sebut tentang kelebihan buat satu ibadah ni, kalau kita tengok, oh pahala dia macam tak besar sangat, itu tak menarik perhatian kita. Tapi kalau buat satu benda ni, buat satu amalan, tiba-tiba pahala dia sangat besar, yang ni menarik perhatian kita. Untung besar. Untung besar. Buat satu benda kecil tapi dapat banyak. Itu yang kadang-kadang dia menarik perhatian orang. Contohnya macam solat sunat duha. Kita tahu solat sunat duha tu dianjurkan, digalakkan dalam Islam. Secara umumnya ada beberapa riwayat yang sebutkan tentang kelebihan solat sunat duha. Tapi ada orang yang dia nak suruh orang solat sunat duha, tapi dia menyokong pandangan tersebut dengan satu riwayat yang tak betul tentang kelebihannya. Contohnya ada riwayat yang palsu berkenaan dengan solat sunat duha ni, yang menyebutkan bahawasanya siapa solat sunat duha dia dapat pahala seperti mana pahala 70 orang para nabi. Jadi ada orang yang dia tertarik, 70 para nabi, bukan seorang, 70 para nabi, maksudnya buat solat sunat duha, dia pergi buat. Sebab dia percaya kepada fadilat tersebut. Kalau dia percaya kepada fadilat yang umum pun tak ada masalah. Kita tahu ia memang digalakkan dalam Islam. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Manarul Munif, Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang meninggal dunia pada tahun 751 Hijrah. Dia kata ka'anna hadzal kadzdzabul khabis lam ya'lam anna ghairan nabi law 'abada umra nuhin la yu'tiya ajra nabiyyan wahid. Seolah-olah pendusta yang buat cerita-cerita macam ni, seolah-olah macam dia tak tahu jika seseorang tu bukan nabi, kalau dia beribadat sepanjang umur Nabi Nuh pun dia tak akan dapat pahala satu nabi. Dan kita tahu umur Nabi Nuh ni kalau tengok dalam riwayat panjang. Dia hidup lama. Seperti yang disebutkan kalau kita tengok oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, dia kata umur Nabi Nuh ni adalah 950 tahun. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Kathir yang dinukilkan daripada pandangan Ibn Abbas, umur Nabi Nuh ni lebih kurang 1050 tahun. Okay? Kalau kita beribadat 950 tahun ke, 1050 tahun ke, kita tak akan dapat pahala satu Nabi. Apatah lagi nak dapat pahala 70 para Nabi. Okay? Jadi hal-hal yang seperti ini, kita sebagai orang yang berkongsi ilmu ni, kita kena berhati-hati. Kadang-kadang jangan terlalu gairah sangat. Kadang-kadang mungkin kita nak menarik perhatian orang, mungkin nak view banyak, like banyak. So kita pun bawa cerita-cerita yang sensasi seperti ini. Akhirnya kita yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas maklumat yang kita sampaikan. Yang kedua, kadang-kadang kesalahan ataupun palsu dari segi maklumat yang kita sampaikan, yang kita kongsikan. Umpamanya kita tengok dekat media sosial pada hari ini, orang suka buat review. Review ni macam-macam lah, review produk, review makan macam lah. Kita pun sendiri, macam Ustaz mungkin pernah buat juga review kan? Benar, kadang-kadang tapi review dengan rumah lah. Okay. Jadi kalau kita buat review, khususnya mereka yang dibayar sebenarnya, bila dia pergi ke satu restoran, tempat makan, dia buat review sebab dia dibayar. Dia kenalah buat honest review yang jujur. Tidaklah boleh bertujuan untuk menipu orang yang berada di luar sana. Bukan disebabkan rating kan, betul. Rating. Bukan disebabkan dia dibayar, maka dia perlu berdusta, bagi maklumat palsu. Betul, kadang-kadang ada sebahagian tempat makan yang viral kita tengok dekat luar sana, orang beratur punya panjang. Tapi bila kita pergi tak sedap pun. Okay, tak sedap. Sebab apa? Sebab maklumat yang disampaikan itu lebih kepada nak memuaskan hati orang yang telah membayar dia. Jadi orang ni dah bayar, dia kata kenalah ikut selera dia. Kita pun komen, kita pun buat review tu, oh makanan semua sedap. Padahal bila orang pergi, banyak
komen-komen negatif lah. Tak Dia sepatutnya. berdusta kan, berkomen Berdusta sebab nak menarik perhatian orang untuk datang ke restoran tersebut. Yang tu pun maklumat palsu yang tak sepatutnya dilakukan oleh siapa-siapa saja. Kemudian kadang-kadang kita lihat juga maklumat palsu yang disampaikan itu boleh menyebabkan kepada tahap berlakunya fitnah, yang menyebabkan berlakunya kerugian kepada orang, kerosakan dan sebagainya. Macam-macam lah. Rosak rugi ni bukan dari sudut monetary saja Ustaz. Kadang-kadang dalam bentuk reputasi. nama baik kan. Nama baik seseorang itu musnah disebabkan maklumat palsu yang kita sebutkan berkenaan dengan dia. Umpamanya baru-baru ni orang sebut berkenaan dengan T-Life umpamanya. Ada orang yang share, dia kata T-Life ni hukum dia haram. Kerana terutamanya T-Life ni air kopi dia, air coklat dan sebagainya. Yang mana dia kata dalam tu ada E471. Dia tengok ada kod E471 tu, dia kata ini datang daripada emulsifier ni datang daripada babi, dia kata. Terus letak haram. Betul, dia kata haram. Sedangkan kalau kita tengok T-Life ini semua rangkaian dia mempunyai sijil pengesahan halal daripada JAKIM. Benda ni dah lama dah kita lihat. Sebenarnya kalau kita tengok emulsifier ataupun penstabil makanan dan minuman, penstabil ni macam-macam lah. Penstabil ni dia boleh jadi dia menstabilkan rasa, dia menstabilkan tekstur makanan atau minuman dan sebagainya. So emulsifier E471 ni dia boleh datang daripada tumbuhan seperti kelapa sawit. Dia boleh datang juga daripada haiwan. Dia boleh datang daripada haiwan yang haram, dia boleh datang daripada haiwan yang halal. Daripada lembu, daripada haiwan-haiwan yang lain lah yang halal dimakan. Tapi kita tak nafikan dia boleh datang juga daripada haiwan yang haram seperti mana khinzir. Kita tak nafikan. Cuma janganlah kita bila tengok ada E471, ada kod E471 kat situ, terus kita buat satu kesimpulan, oh ini datang daripada khinzir. Secara mutlak. Secara haram. mutlak. Sedangkan ada possibility dia mungkin datang daripada lemak tumbuhan ataupun lemak haiwan yang halal untuk dimakan. Jadi disebabkan kita mengeluarkan kenyataan yang palsu itu, mungkin menyebabkan orang tak pergi ke tempat tersebut, premis ataupun restoran tersebut, yang menyebabkan berlakunya kerugian di pihak mereka yang telah mengalami fitnah. Jadi disebabkan itu kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti untuk membetulkan keadaan tersebut. Sebab tu di dunia ni kadang-kadang orang melihat apa yang kita lakukan di dunia ni mungkin tak ada implikasi di hari akhirat. Yang tu yang kita kena betulkan kepada semua orang. Apa yang kita buat di dunia ni, kadang-kadang dekat dunia pun kita dah tengok kesan dia dan juga implikasi dia. Dan jangan kita lupa di hari akhirat nanti, waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hal itu kita akan selesaikan di antara kita, Allah dan juga orang yang kita fitnah ataupun yang kita sampaikan maklumat palsu berkenaan dengan dia. Itu beberapa contoh lah Ustaz berkenaan dengan penyampaian maklumat palsu yang berlaku di media sosial pada hari ini. Silakan. Okay, jadi Ustaz, kalau kita tengok kadang-kadang maklumat palsu ni rating naik Ustaz. Betul. Kan dia boleh viral lah, dia boleh dapat orang cakap like yang banyak. Betul. Disebabkan kita tertarik nak tengok. Dia lebih kepada macam kandungan-kandungan yang menarik lah kan, untuk dilihat dan untuk di like. Jadi ini kita melihat kepada masalah kepada penyedia kandungan. Kan, masalahnya adalah dia nak menyediakan kandungan yang macam mana? Adakah dia nak bawa unsur fitnah ke, penyebaran ilmu ke, ataupun dia nak berkongsi benda-benda yang bagus kan dalam konten yang dia nak bawa lah. Jadi tuan-tuan, bila cakap tentang content creator tadi kan, jadi kita tengok antaranya dia boleh bawa berita palsu lah. Jadi pada pandangan tuan-tuan, untuk seseorang tu nak menyediakan satu konten kan berdasarkan kepada garis panduan yang diajar dalam Islam. Jadi macam manakah seseorang itu yang nak menyediakan kandungan dan penyedia kandungan di media sosial nak mewujudkan satu konten, jadi apakah panduan yang perlu diikuti oleh penyedia kandungan ini dalam dia nak menyediakan satu konten dan dia nak share kepada orang ni. Jadi apakah kandungan-kandungan tersebut yang perlu diikuti supaya tidak berlaku masalah yang macam tadi? Silakan Allah. Terima kasih pada doktor atas soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat content creator lah pada masa sekarang ni, apa yang dia kena ada adalah aspek ilmu tu sendiri. Jadi apa yang dia nak sampaikan kepada orang lain mestilah menepati ilmu yang dia tahu tu. Contoh kalau hadis, kena tahulah hadis tu taraf dia apa.
Bagi tahu kat orang lain yang memang sedunia tahu. Bukan je Malaysia tapi sedunia. Jadi sebab tu dia ingin tahu hadis ni palsu ke, dhaif ke, boleh diamalkan atau tidak. Sebab kalau dia dah tersebar, bukan seorang yang akan amalkan, dia berangkai-rangkai. Jadi mungkin juta orang yang akan ikuti hadis tersebut. Dan di-share pula pada orang lain. Ya, betul. Jadi kena ada ilmu dan kena belajar lah. Jadi dari aspek ilmu yang kita nak cari, awal tadi Ustaz Zaki pernah terangkan, bagaimana sebenarnya memang ilmu ni kena munakasyah lah. Kita ada guru tersendiri, guru yang diiktiraf, yang memang ada autoriti, ilmunya bagaimana tu memang yang lebih utama lah. Tapi dengan adanya media sekarang, kalau nak cari ilmu, contohnya orang tu malu nak belajar Quran. Konten ilmu ayat Quran tu bagus lah kan. Jadi dia nak belajar, tapi kalaulah cari guru yang dekat-dekat dengan kampung ni, malu lah. Sebab mungkin usia, dah lanjut usia, tapi ada kesedaran untuk belajar Al-Quran. Jadi dengan ada content creator sekarang ni, banyak jadi guru-guru di luar sana yang ajar Al-Quran, yang ada memang gurunya Alhamdulillah sebutan dan bahasanya makhraj betul semua. Jadi boleh dia belajar walaupun secara online. Jadi dia kena tahulah orang ni belajar mana, nak tahu latar belakang dia dari mana. Jadi dari aspek tersebut, ilmu tersebut mengalirlah dengan kaedah pembelajaran atas talian. Jadi sebab dia akan terbatas. Kalau doktor dah rasa 40-an nak belajar Quran, malu Yalah, tak? malu, Malu kan? segan kan. Takut cucu dengar. Yalah. Jadi kalau dah dia orang dah ada cucu kan, dia cucu apa atuk ni kalau Yalah. nak belajar Quran. Sama level ni. Sama level. Atuk dan Iqra. cucu. Iqra kan contohnya. Jadi mestilah kena kandungan-kandungan macam tu. Alhamdulillah saya tengok dalam medsos sekarang memang ramailah guru-guru Al-Quran. Guru-guru contohnya ilmu akidah, ilmu fiqh ada. Ada. Cuma kita memang kena sedidik lah siapa guru kita yang bakal kita pelajari. Contoh kalau kita lihat sekarang pun konten Ustaz Andi ni sekarang, dia menjawab soalan-soalan muda-muda. Bila dia jawab tu, tengok view, memang ramai lah. Orang muda-muda suka. Dia tertarik lah kan. Tertarik dengan cara dia. Dia pun banyak keluar buku santai untuk belajar Al-Quran. Dan buku tu pun laris Alhamdulillah. Jadi macam tu lah konten yang perlu ada. Lagi satu saya suka tengok yang luar negara tu, Salim Talk. Dia orang Nigeria aku rasanya, kulit hitam. Tapi dia buat konten contohnya, dia 2 orang nak masuk satu bilik, seorang lelaki seorang perempuan. Walaupun perempuan tu menutup aurat, bila masuk tu dia pun keluar tu dah la takrabu zina innahu fahisyatun. Maksudnya dia baca Al-Quran tu, tengok bila dah million dah tengok. Ya Allah, simple je lakonan tersebut. Tapi Alhamdulillah dalamnya ada selit nasihat dengan hanya membaca ayat Al-Quran. Tak banyak pun lakonan tu, simple tapi kita boleh faham lah. Itu bagi mungkin yang boleh tahu bahasa-bahasa yang lain lah kan. Macam kalau Dr. Haifa ni dia asal daripada Iraq, tapi dia di US, dia doktor perubatan. Tapi dia banyak bagi konten tentang kekeluargaan. Tapi viewer dia pun capai juga million. Jadi kita tengok daripada ayat-ayat dia yang agak sentap lah. Jadi kita baca, macam tu. Seorang suami kena macam tu contohnya. Seorang isteri kena macam tu. Macam anak-anak pun kena buat macam mana. Kalau ada berlaku krisi dan sebagainya, bagaimana nak selesaikan. Memang Alhamdulillah jawapan dia, orang sukalah dengan kaedah dia. Walaupun dia di luar negara dah banyak dah orang sekarang translate dah faham lah. Mungkin kita pun boleh faham dengan perkara tersebut. Kemudian yang kedua tadi saya ada sebut pasal kandungan yang Allah suruh kita berdakwah. Jadi memang kita kena ada konten dakwah lah dalam kita punya konten. Walaupun contohnya Sofia nama dia suka kalau nak memasak tu dia selawat. Saya kadang-kadang buka tu dia banyak tunjuk resepi-resepi. Contohnya 30 Ramadan 30 resepi kan. Nak puasa ni tak lama ni. Tapi konten dia tu kan, bila dia ada nak masak dia ajak orang selawat. Dalam masa yang sama orang akan ingatlah Rasulullah, betul tak? Sampai satu masa kalau saya masak, anak saya akan tegur, Mama dah selawat ke? Sebab dengar dia punya konten tu je. Kandungan yang baik lah. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu memberi impak kepada family. Bila tengok benda-benda yang baik, dia akan bawalah perkara-perkara sunnah tu pada kita. Jadi anak kita pun kita tak suruh dia selawat, dia pun dah sama ingatkan kita, ingatkan dia kan. Itu memang yang kita nak jadikan dalam keluarga tu sedemikian.
Seterusnya yang membina akhlak lah, dari aspek aurat. Bila kita nak buat satu konten, kena jagalah aspek-aspek yang perlu dijaga, supaya kita tak datangkan fitnah terhadap diri kita. Sebagaimana yang tadi pun, kadang-kadang benda tu dia cerita biasa je, sembang seram contohnya kan. Sembang seram, cerita-cerita yang seram tapi menginsafkan. Dia cerita bagaimana seorang anak yang derhaka kepada ibu bapa. Apa yang terjadi kepada mayat tu setelah meninggal dunia. Bila tengok, kalau budak-budak ni memang nak dengar je lah cerita-cerita seram macam ni kan. Menarik Memang tu suka kan, kan? benda yang menarik. Ada juga konten yang memang kadang-kadang nak cari tempat-tempat seram saja nak pergi sana supaya cari benda-benda hantu tu. Lepas tu kadang-kadang jadi negatif lah pula. Takut Jadi fitnah hysteria pula kan. lah, macam-macam fitnah dan sebagainya. Pergi tempat-tempat foto kan. Yang tu agak macam kita fikirlah benda tu positif ke negatif, untuk membuatkan konten tersebut sebagai hanya suka-suka supaya dapat like kan, itu saja, ataupun dia memberi impak kepada dakwah tadilah. Jadi kita kena lihat sekarang pun banyak dah supaya kita naikkan, kena berlumba-lumba bersaing dengan konten-konten yang negatif lah, yang lucah, na'udzubillah. Benda-benda negatif tu maknanya kita kena banyakkan konten positif supaya lawan dengan konten-konten yang negatif, supaya kita dapat tarik semula, khususnya muda-mudi sekarang, untuk kembalilah dari aspek gaya pemakaian dan sebagainya, dakwah yang secara kontemporari yang kita boleh dekati anak muda, supaya dapat berubah. Kemudian tadi usahawan kan, macam mana kandungan usahawan dan informasi yang bermanfaat, bagaimana kita kena ada kalau nak jual sesuatu tu jangan jual badan dah, secara kasarnya ayat. Maksudnya kita nak jual macam-macam barang, kereta ke, motor ke, sekarang online ada kan. Jadi handbag ke. ya, tapi jangan kita jual maruah diri sendirilah. Iklan sekali kat situ dengan gaya yang seksi ke apa, na'udzubillah. Kita nak jual-jual, lepas tu kita nak dapatkan income untuk bagi makan ataupun nafkah kepada keluarga. Hasil apa yang kita jual tu, dia memberi impak yang besar sebenarnya untuk keluarga. Makan jadi darah daging kita. Nanti timbul pula dia Ustaz Zaki kata halal ke haram ke benda ni. Jadi itu adalah satu benda yang kita cari barakah dalam kita punya pencarian nafkah keluarga. Jadi benda-benda tu kena jagalah doktor ya, supaya dia jadi satu yang harmoni dalam keluarga kita untuk mencari nafkah kepada keluarga, khususnya orang yang memang jual secara atas talian. Itu saja. Baik, jadi sebenarnya orang yang menyediakan kandungan ni pun juga ada berat. Ada berat sebab takut apa yang dia sampaikan itu dia memberi impact. Impact kepada orang yang melihat dan sebagainya. Baik, suara KTM Johor Tuan dari Kursi. Jadi saya pada hari ini bersama-sama dengan ahli panel kami membincangkan tentang tajuk pengurusan media sosial menurut Islam. Jadi dah banyaklah kupasan-kupasan yang kita dah kupas yang melibatkan pelbagai perkara lah, perbincangan tentang penyedia kandungan. Jadi banyaklah perlu diikuti oleh seorang penyedia kandungan ni, sebab apa yang dia nak sampaikan itu sebenarnya memberi impact dan kesanlah kepada orang yang melihat. Jadi Ustaz, kita nak teruskan perbincangan kita yang seterusnya dengan adab sebagai netizen. Dan tadi kita dah membincangkan tentang orang yang nak buat kandungan. Ini kita yang melihat pula ni. Kita nak melihat ni apa adab yang perlu ada ataupun panduan lah yang perlu ada pada kita sebelum kita nak melihat sesuatu kandungan tersebut. Ya, silakan Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz atas soalan. Betul lah tadi Ustazah Masin dah membincangkan tentang kalau orang yang nak buat konten, so apa adab dan etikanya, dan dalam masa yang sama orang yang melihat konten, bagaimana kita react, bagaimana kita respon kepada konten tersebut. Secara umumnya kalau kita lihat bila kita melihat sesuatu perkongsian yang ada dekat media sosial, tak kisahlah pada mana-mana platform sekalipun, ada sebahagian orang yang kita sebut dia silent reader lah. Dia cuma tengok aja, dia tak ambil apa-apa tindakan, dia tak react apa-apa. Dia scroll je. Kadang ada yang scroll laju, betul-betul laju ni. Yang tak menarik perhatiannya lah. Dan ada yang jenis yang dia suka komen. Di detail satu. Dia orang yang suka react.
Okay, sama ada dia react semula tu dalam bentuk video juga ke, dia buat satu video reaction berkenaan dengan apa yang kita tengok, ataupun dia just komen saja dekat situ lah. Okay. Secara umumnya bila kita nak react ataupun nak komen, sama ada dalam bentuk verbal ataupun dalam bentuk penulisan di media sosial, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, wa qulu lin-nasi husna. Okay. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Yang bermaksud katakanlah ataupun berbicaralah dengan manusia ini dengan perkataan-perkataan yang baik ataupun dengan cara-cara yang baik. Jadi itu yang kita kena tetapkan terlebih dahulu. Komen tak ada masalah, nak respon, nak reply, semua tak ada masalah. Tapi bagaimana kita respon? Itu yang perlu kita berikan sedikit pencerahan kepada netizen yang berada di luar sana lah. Seperti mana yang disebutkan juga tadi oleh moderator dan juga disebutkan oleh Ustazah Mahsin juga selaku panel. Pada hari ini bukan saja generasi Z yang banyak melayari media sosial, hari ini termasuklah dengan generasi Y dan juga X, mungkin baby boomers yang sebelum itu pun tadi ya kata Ustazah Mahsin yang dah tua-tua atuk-atuk kan, maksudnya dah keluar daripada dia punya comfort zone. Dulu petang-petang, dulu malam dia tak tengok handphone dan sebagainya, tapi hari ni dah berubah. Menjadi netizen juga. Rutin harian dia dah berubah, antaranya dengan menjadi netizen yang tidak bertauliah. Okay. Jadi sebahagian daripada adab yang mungkin saya boleh sebutkan berkenaan dengan nak jadi netizen ini, yang pertama, kita cuba melihat seperti mana yang Sayyidatina Aisyah gambarkan berkenaan dengan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sayyidatina Aisyah kata, Nabi ini lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi ini bukan seorang yang keji ataupun menggunakan perkataan-perkataan yang keji. Yang ni dulu, yang ni penting, asas. Kerana pada hari ini kalau kita dapat lihat, seolah-olah perkataan-perkataan yang buruk, yang keji itu telah pun menjadi satu norma. Penyedap kata. Betul, menjadi satu kebiasaan. Tapi kita faham juga di sini bila orang sebut tentang lead by examples. Kadang-kadang kita yang berusia ni pun menggunakan perkataan-perkataan yang tak sesuai, yang menyebabkan orang muda ni kadang-kadang dia ikut. Tapi ada juga yang kita sendiri tak tahu, kita pun tak pernah guna. Tapi ada orang-orang muda ni yang dia telah menggunakan istilah dan juga perkataan tertentu. Jadi umpamanya kalau kita boleh sebut, kita terutamanya yang selalu berinteraksi dengan pelajar, sama ada dekat kelas ke, dekat kolej umpamanya, perkataan yang simple, yang tak elok untuk sebut, contohnya macam bodoh umpamanya, bukan sesuatu perkataan yang boleh menjadi norma. Okay? Kadang-kadang simple je benda tu, orang tanya lapar tak, dia kata lapar bodoh, dia kata tak perlu pun Penguat, ayat penguat. takkit kan, takkit tu. Yang lagi teruk dia sebut sial umpamanya. Lapar sial, dia kata macam perlu ke sebut macam tu? Kita pun macam confused sebenarnya kan. Kenapa dia perlu sebut? Kenapa perlu takkit sehingga ke tahap itu kan? Kalau orang Arab dia akan sebut wallahi umpamanya. Tapi ini orang Islam yang menggunakan perkataan-perkataan yang telah menjadi norma dan kebiasaan pada hari ini. So kita betulkan yang tu dulu. Yang kedua, bila kita nak komen ataupun respon dekat media sosial umpamanya, janganlah kita menjadi orang yang mengadu domba. Dalam bahasa Arab disebut an-namimah. Kerana dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sebut syiraru abdallah al-masya'un bin namimah. Antara orang yang, ataupun Nabi kata seburuk-buruk hamba Allah ini adalah orang yang suka mengadu domba, yang suka bawa mulut. Tapi kita kalau pergi mana-mana memang kita kena bawa mulut kan. Takkan mulut nak tinggal kat rumah kan. Tak makan ni, tak Betul. makan. Tapi bawa mulut dekat sini maksudnya orang yang suka mengadu domba, Bawa suka cerita. bawa cerita-cerita yang tak betul, memburuk-burukkan orang supaya orang bergaduh. Al-mufarriqun dia panggil, orang yang suka pecah belahkan orang. Jadi kita kalau nak komen, nak jadi netizen yang baik, kita jangan ada sifat an-namimah ini. Jangan suka mengadu domba. Komen, maksudnya komen kita itu biarlah kita ni neutral, dan juga komen itu komen kalau bersifat nak kritikan yang membina, yang berasas, maksudnya disokong oleh fakta, disokong oleh nilai intelek umpamanya, bukanlah berdasarkan kepada emosi dan juga perkara-perkara yang tidak betul. Jadi itu mungkin kita perlu
betulkan sikit. Okay? Kemudian yang seterusnya, bila kita nak komen juga, kadang-kadang kita nak respon kepada apa yang telah dikongsikan di media sosial. Katalah ada seorang ni, dia share dekat media sosial tentang masalah rumah tangga dia umpamanya. Apa yang berlaku di antara dia dengan pasangan dia. Dan kita lihat kadang-kadang di media sosial ni, tak kisahlah media sosial mana pun, ada orang yang dia pun nak cerita juga apa yang berlaku dalam rumah tangga dia. Buka aib juga kan. Betul, Dia nak itu buka termasuk aib dalam juga. membuka aib. Kita ni dia sangat-sangat dilarang dalam Islam membuka aib orang dan membuka aib sendiri. Buka aib orang tak boleh. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib seorang muslim, Allah tutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Siapa buka aib orang, Allah buka aib dia. Kita tak nak aib kita dekat dunia ni tersingkap. Orang tahu aib kita. Semua orang ada kelemahan masing-masing. Semua orang ada aib. Cuma orang tak tahu je aib kita ni. Mungkin yang tahu mungkin pasangan kita lah, ahli keluarga kita kat rumah. Dan mungkin ada aib kita yang siapa pun tak tahu. Kita je yang tahu. Kita je simpan. Betul, kita je yang tahu. Tapi kita tak boleh cerita dekat orang. Dan kalau aib orang pun kita tak boleh sebarkan, sama juga aib sendiri pun tak boleh. Aib sendiri, aib keluarga. Sebab tu Nabi dalam riwayat Bukhari umpamanya, Nabi sebut kullu ummati mu'afa ilal mujahir. Setiap umat aku ni diampunkan dosa mereka kecuali mujahir. Jadi mujahir ni maksud apa? Nabi kata mujahir ni orang yang buat dosa pada waktu malam, kemudian pada siang hari dia cerita ke orang. Dia cerita tentang aib tersebut, sedangkan Allah telah menutup aib dia. Jadi siapa pun tak tahu tentang cerita tersebut, dia boleh cerita ke orang. Dengan bangga. Dengan bangganya. Itu antara kerisauan keluarga kita pada hari ini. Orang yang menceritakan, yang menunjukkan aib ni, sama ada aib orang ataupun aib diri sendiri, tanpa perasaan segan silu. Kadang-kadang ada yang berbangga dengan dosa yang dia buat, dengan maksiat yang telah dilakukan. Orang dulu kalau kita lihat, kalau dia buat benda-benda yang tak elok ni, dia cuba untuk sembunyi daripada pengetahuan orang, supaya orang tak tahu. Pada hari ni kadang-kadang kita lihat, macam saya sebutkan tadi, dia berbangga pula. Dia cerita kepada orang semua. Aku dah buat yang ni, aku dah buat yang tu. Dia syok lah begitu. Dia seronok. Tapi macam Ustaz kata lah tadi, mungkin nak dapat like tu. Cerita sensasi kan. Dia nak pancing vote, vote pula dah. Pancing view. Okay, nak pancing view, nak pancing like dan sebagainya. So dia buat cerita-cerita yang sensasi seperti ini. Tapi secara umumnya, nak jadi seorang netizen ni, kalau nak komen perkara yang baik. Dan kalau kita tak perlu nak buat apa pun, berdiam diri lah. Itu lebih baik. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, ataupun dia liyasmut, dia diam. So tak perlu komen. Kalau tak ada apa nak komen, tak perlu komen. Tak ada apa nak react, tak perlu react apa-apa. Just baca, scroll, jadilah apa kita kata silent reader saja. Tengok. Kalau kita rasa kita boleh bagi input yang baik, kritikan yang membina, itu tak ada masalah. Mungkin ia berkaitan dengan skop kerja kita, skop kepakaran, expertise kita. Oh, ini aku tahu ni. Kan? So kita pun komen dekat situ, tapi dengan tujuan membetulkan apa yang tak betul. Kongsi fakta kan. Betul, kongsi fakta itu tak ada masalah. Tapi yang kita risau, komen-komen yang merapu pada hari ni, yang kita lagi takut komen-komen berbaur lucah, seksis, provokasi, yang ni sangat-sangat tidak digalakkan dan sangat dilarang dalam agama. Jadi nasihat saya, jadilah netizen yang bertauliah, yang berhemah, netizen yang ada intellectual, supaya kita kata media sosial itu kita dapat angkat sebagai satu platform yang memberi manfaat kepada semua orang, bukan satu platform yang memecah belahkan manusia, terutamanya orang Islam dan juga orang Melayu di Malaysia. Setakat tu je Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zaki. Alhamdulillah, suara UiTM Johor tuntas dan eksklusif. Jadi kami pada hari ini membincangkan tentang pengurusan media sosial menurut pandangan Islam. Jadi dah banyaklah kupasan-kupasan yang kita telah bincangkan Ustaz, yang berkaitan dengan orang yang mengguna, orang yang berkongsi, sebagai netizen, sebagai content creator. Jadi kita dah kupas dengan sangat meluas.
Dan kita sekarang ni dah berada di penghujung. Dari penghujung lah ni. Jadi sebelum kita menutup kita punya podcast, saya nak minta sedikit kesimpulan lah kan, berdasarkan perbincangan yang sangat panjang, lebih kurang 1 jam. Jadi secara kesimpulannya berkaitan dengan pengurusan media sosial menurut Islam, apa yang Ustazah nak simpulkan secara keseluruhan? Okay, terima kasih pada Doktor. Alhamdulillah kita di penghujung ya Doktor. Alhamdulillah. Okay, untuk kalau kita lihat apa yang berlaku pada masa sekarang ni, media sosial ni sebenarnya sangat bagus. Positifnya tu banyak. Cuma yang negatif tu je lah yang perlu kita jauhkan. Kalau kita contohnya tak reti nak bercakap ke apa, kita nak jadi seorang pendakwah. Tapi sekarang kita dah ada AI. Gunalah sebaik mungkin apa yang kita ada tu, nak buat konten yang pendek kan, sebab sekarang ni kebanyakan Gen Z Alpha ni dia tak suka tengok cerita-cerita yang panjang kan, kejap je dah scroll, sebab tu dia scroll kan, Short video. short video. Dia tak perlu panjang pun. Tapi kalau kita tak ada kemahiran untuk bercakap, kemahiran untuk buat editing ke sebagainya, kita tak ambil pun kursus tu dan mengambil masa yang lama untuk kita belajar. Jadi dengan ada AI ni kita boleh bersaing je dengan orang yang membuat content creator yang negatif, supaya boleh buat video-video pendek untuk kita sebarkanlah dakwah kepada orang lain. Yang kita tak nak adalah kita menjadikan satu media masa ni sebagai saham kita yang negatif di akhirat. Kita nak yang positif kan, nak dapat pahala dengan apa yang kita buat pada masa sekarang. Jadi nasihat saya kepada semua lah, untuk kita bawa apa yang kita punya dakwah ni sampai kita walaupun meninggal dunia, ada saham yang akan berjalan di dunia untuk kita. Ilmu tu lah khususnya, ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain tu berterusan sehingga walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu saja Doktor. Jadi perlu kita tanamkan dalam diri apa yang kita kongsi, apa yang kita buat, apa yang kita komen itu sebenarnya dia boleh jadi saham, dan dia akan membawa lah sehingga kita matilah kan ayatnya. Jadi Ustaz, untuk tajuk kita pengurusan media sosial menurut pandangan Islam secara keseluruhannya, apa yang Ustaz nak simpulkan untuk sesi kita ini? Saya rasa saya ada dua point yang saya nak highlightkan sebagai penutup kat sini lah. Yang pertama, walaupun tajuk kita hari ini sebut menurut perspektif Islam, tapi kita jangan lupalah dari sudut undang-undang negara kita masih lagi tertakluk. Terutamanya kalau kita lihat kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, terutamanya pada Seksyen 233 yang menyebutkan bahawasanya apa-apa yang kita kongsikan di media sosial yang berkaitan dengan maklumat palsu ataupun yang mengancam konten yang jelek, sumbang dan sebagainya, yang boleh yang bertujuan membuatkan memberikan mudarat kepada orang lain, maka kita boleh dikenakan tindakan yang tegas dari sudut undang-undang. Jadi kalau tak silap saya, penjara tak lebih 5 tahun, denda tak lebih 5 hari. Akta yang telah ditetapkan. Kalau akta sebelum tu mungkin ringan sikit lah, tapi kemudian telah melalui pindaan seksyen tersebut, hukumannya lebih keras. Okay? Jadi dari segi hukum syarak, kita kena berhati-hati sebab kita orang Islam. Dalam masa yang sama sebagai rakyat Malaysia, kita kena patuh juga kepada undang-undang. Okay. Kemudian yang kedua, suka untuk saya sebutkan di sini sebagai ibu bapa. Okay. Peranan kita sangat besar, iaitu monitor ataupun memantau anak-anak kita. Sebab kalau nak pantau anak orang lain, bukan kerja kita lah. Kalau semua mak bapak memainkan peranan masing-masing, sekurang-kurangnya kita jagalah anak kita, pantau anak kita. Jaga maksudnya kita pantau ni bukan maksud saya melarang, tetapi maksudnya kita ajar mereka cara uruskan dengan baik, mungkin dengan limitasi dan had tertentu. Macam screen time umpamanya, kalau mungkin kanak-kanak sekolah tak sesuai lah kot 10 jam sehari kan, hari sekolah terutamanya mungkin kita had kan, hari ni guna 2 jam je ataupun sejam je. Sebab kadang-kadang cikgu sekolah pun ada grup WhatsApp dengan student, grup Telegram dengan student. Cikgu sekolah masuk dalam grup kan. Kalau kita tak bagi dia guna, kita kena update pula. Jadi biarlah. Tapi limitkan masa. Mungkin weekend bagi masa lebih sikit. Tapi kita kena mainkan peranan untuk kita pantau. Sebab kita lihat antara kesan juga media sosial ini kepada golongan remaja terutamanya. Hatta sebelum ni kita lihat kes yang melibatkan pelajar di sekolah menengah.
yang melibatkan kes rogol umpamanya, yang melibatkan sehingga membunuh. Okey. Jadi kita tak katalah semua itu punca dia adalah ibu bapa, tapi sedikit sebanyak kesalahan itu ada juga pada ibu bapa. Tanpa pemantauan. Tanpa pemantauan. Jadi kita kena pantau dan juga kena tunjukkan contoh yang baik jugalah kepada anak-anak terutamanya. Kalau kita pun satu hari 15 jam, takkan kita expect anak kita nak guna 3 jam. Kita tunjukkan contoh yang baik, penggunaan yang berhemah media sosial ini. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit ini membuat pemantauan anak-anak kita dari segi menguruskan media sosial mereka itu lebih teratur dan baik. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada semua orang, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, Suri ATM Johor tuntas dan inklusif. Jadi pada sesi kali ini kita dah selesai mengupas dengan sangat luas bersama dengan 2 orang ahli panel berkaitan dengan pengurusan media sosial menurut pandangan Islam. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada 2 orang ahli panel kita, kepada Ustaz Zaki dan juga Ustaz Masin. Terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk kita membincangkan tentang pengurusan media sosial menurut Islam. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada panel jemputan dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak penerbitan rancangan, iaitu daripada Unit Korporat Unit Komunikasi Korporat UiTM Cawangan Johor serta kru-kru penerbitan yang terlibat, pihak editor dan juga jawatan kuasa program yang bertukar lumus untuk menyediakan tempat selesa Ustaz. Alhamdulillah, kan, dengan suasana yang makanan. kata menarik, ada makanan lagi. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak di atas jemputan dan juga penyediaan tempat yang sangat-sangat selesa lah bagi kami, dan kami mengucapkan selamat kita kata meneruskan lagi siri podcast ini pada masa akan datang dengan perbincangan-perbincangan yang lebih menarik. Jadi sekadar itu saja, saya selaku moderator pada hari ini. Saya ucapkan mohon maaf, banyak-banyak mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tutur bicara dan sebagainya, dan jangan lupa untuk semua penonton-penonton untuk meneruskan untuk melihat Suara Radio Johor untuk siri yang seterusnya yang akan datang dengan kupasan-kupasan yang lebih menarik, dan insya-Allah kita akan bawa panel-panel yang lain bagi berkongsi pandangan-pandangan dan juga tajuk-tajuk yang berbeza lah pada masa akan datang. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.